Assalamualaikum. Hai, apa khabar? Berjumpa lagi kita dalam kelas perniagaan tingkatan 5. Baik, jadi hari ini kita akan teruskanlah dengan kerja khusus kita. Kalau saya tengok hari tu video-video yang saya dah buat, untuk video saya makan lah. Kita dah buat kan hari tu banyak. Lepas tu bila saya tengok ramai yang tak faham, kita buat balik daripada awal kan. Kita sebenarnya dah jauh ketinggalan juga lah ni kan. Tapi bila saya tengok balik, ada video saya tu setakat ni 19 orang je lah. Kelas kita ada 22 orang, jadi ada 3 orang lagi yang belum tengok. Ada 19 lah. Video yang pertama tu 20, lepas tu 19 kan. Video kedua ketiga 19 orang. Jadi ada 3 orang lagi. Dan setakat ni yang saya minta awak hantar kepada saya adalah lebih kurang dalam 10 orang, 11 orang gitulah. Okey, jadi ada lagi yang belum hantar. Saya perlukan data tu sebelum hari Isnin. Jadi saya harap awak hantar lepas ni sehingga hari Jumaat. Lepas tu saya akan mula gerak lah. Saya akan mula gerak untuk dapatkan awak punya yang tak hantar tu kan, dapatkan maklumat daripada ibu bapa awak lah. Hari tu saya tak jadi hantar sebab tak jadi hubungi ibu bapa awak sebab saya rasa ramai lagi yang sebenarnya masih tak faham kan. Bila saya dah cuba buat macam-macam, sama jugalah. Gitu juga ada beberapa orang. Terutamanya pelajar lelaki tak muncul-muncul kerja khususnya. Okey, selain tu ada juga maklumat terkini yang saya nak kongsi dengan awak. Saya rasa awak pun dah tahu, kita akan masuk fasa 3 hari Jumaat ni. Jadi kalau ikutkan dia punya SOP-nya, selepas 14 hari kita akan naik sekolah lah. Jadi saya jangka kita kena tunggu pengumuman penuh lah. Ni jangka je, tak tahu betul ke tak. Mungkin 24 hari bulan lah kita akan naik sekolah. Jadi kalau nak tunggu 24 hari bulan tu baru nak buat, memang tak boleh buat lah awak. Rugi ni markah masuk dalam SPM kan. Memang markah awak tak banyak lah. Takkan sempat siap. Okey, cukuplah kita membebel. Cukuplah saya membebel setakat ni. Ingatan. Okey, kita tengok. Hari ni kita nak buat bahagian yang mana pula. Alright, kita tengok dulu mana ni. Okey, hari ni kita nak masuk yang ke-11 ni. Rancangan pemasaran. Rancangan pemasaran ni, analisis industri. Okey, yang pertama, analisis SWOT. Analisis SWOT ni, tahun ni tak perlu buat. Saya diberitahu, ni tak buat pun tak apa. Kalau nak buat, baguslah. Tak buat pun tak apa. Jadi ni kita tinggalkanlah dulu. Ni kita tinggalkan dulu. Okey, lepas tu kita kena buat kekuatan dan kelemahan pesaing utama. Jadi kita kena buat sekurang-kurangnya, kita kena wujudkan satu pesaing. Lepas tu kita nak buat strategi promosi, perbandingan atau kelebihan perkhidmatan dan strategi harga pesaing. 11.2 ni kita akan buat kemudian nanti. Jadi hari ni kita akan buat 11.1 saja. Okey, kita teruskan tengok ni yang saya dah buat ni jadikan panduan jadikan contoh. Okey, contohnya kita nak buat analisis industri. Oleh sebab tadi yang analisis SWOT tak ada ni, kita terus cerita pasal kekuatan dan kelebihan pesaing utama. Tapi saya taklah terus cerita macam ni kan, tiba-tiba gitu kan. Jadi saya perkenalkanlah sikit, tambahlah ni. Walaupun dia tak minta, saya tambah sikit je, tak susah pun. Awak pun tambah macam ni Okey, tambah maklumat pesaing. Persaingan yang dihadapi oleh any cleaning services ni adalah sedikit. Ada sedikit je lah. Macam tak kena ayat ni kan. Ubah-ubah sikit lah. Ini muka peluang kepada kami untuk menembusi pasaran dan pelanggan. Sebab ada sedikit je kan. Ada satu je sebenarnya. Dia nak minimum satu, saya buat satu. Saya tak nak buat lebih-lebih. Pesaing yang terdapat di sekitar sasaran pasaran any cleaning services, kita lah. Ialah siapa? Saya letaklah ni konon-kononnya nama pesaing kita ialah ABC. Okey. Jadi kita sebenarnya nak buat yang ni kan. Yang ni tadi ni kan ni. Kekuatan dan kelemahan pesaing utama. Jadi inilah dia. Saya buat dalam bentuk jadual tapi saya dibagi tahu kita kena buat juga kekuatan dan kelemahan kita macam ni. Jadi ni saya buat dalam jadual. Ni pesaing kita, kekuatan dan kelemahan dia apa. Ni perniagaan kita pula apa kekuatan dan kelemahan kita. Okey, ni saya buat ni taklah banyak sangat Ada 4, ada 3. Boleh jadikan contoh lah. Awak ubah-ubah tau.
Jangan pula main tiru je ni. Ni contoh Okey. Kekuatan, katakanlah pesaing saya buat kan. Kekuatan ni yang saya boleh fikirkan kekuatannya sebab pesaing kita ni dia dah lama tau. Dia dah lama berada di pasaran, jadi dah ada dikenali ramai. Dia juga dah ada, bila dah dikenali ramai, dia dah ada pelanggan setia dia lah. Dia ada pelanggan setia dia ni. Lepas tu tenaga buruh dia pun lebih ramai daripada kita. Kekuatan ni kan. Lepas tu sebab dia dah lama berniaga, dah lama buka perniagaan, jadi modal dia lebih besar lah daripada kita, sebab dia dah ada keuntungan sedia ada tu menjadi untuk dia top up dari segi modal dia. Kelemahan dia, ni sebenarnya kita reka tau. Kita reka lah. Kelemahan ni saya buat harga yang mahal. Harga yang mahal kerana menampung. Ni menampung. Kerana dia menampung cost overhead yang tinggi. Cost overhead ni apa? Cost overhead ni dia segala-segala kos dia tu lah. Kos belanja dia, kos pentadbiran dia, kos operasi, kos promosi, kos gaji pekerja. Sebab pekerja kita sikit, jadi kos overhead kita pun sikit. Kita pun pilih tempat sewa yang murah, apa semua kan. Jadi kos overhead kita sikit. Tapi macam pesaing kita ni, kelemahan dia, kos overhead dia tinggi. Sebab saya difahamkan kita kena bagi justifikasi setiap apa yang kita tulis ni. Bukannya suka-suka je. Jadi kita bagi tahulah kerana menampung kos overhead yang tinggi. Lepas tu mempunyai pelanggan setia. Dia punya kekuatan dia. Ni semua tadi ada terangkan kan. Allah, biru dah. Okey, kelemahan, saya sama kelemahan. Lepas tu yang kedua, kelemahannya hanya menawarkan perkhidmatan pembersihan dalam rumah. Berbanding dengan kita. Kita tawarkan sehingga keluar rumah. Macam yang saya buat ni, ada buat pembersihan luar rumah, penyerangan landscape, tebang pokok pun ada. Lepas tu saya buat kelemahan dia, kawasan meletak premis perniagaan, meletak kenderaan, premis perniagaan pesaing kita ni terhad. Sebab dia berada di lokasi yang sibuk lah. Contohnya macam kat tengah bandar kan. Jadi nak parking tu terhad. Sebab orang Malaysia ni dia ada satu sifat, walaupun parking tu kosong, dia takkan parking kat situ kalau dia kena berjalan jauh sikit. Dia takkan. Dia kalau boleh, orang Malaysia ni kalau boleh dia nak parking betul-betul depan pintu kedai kan. Buka pintu, golek-golek terus masuk kedai. Jalan-jalan ni tak mau. Jadi ni merupakan satu kelemahan dia lah. Okey. Untuk ND Cleaning Services, kita. Yang ni kekuatan, yang sebelahnya ni kelemahan. Jadi kekuatan kita apa? Harga yang lebih murah. Sebab kita menampung kos overhead yang rendah. Pekerja kita pun tak ramai, baru berniaga, kooperasi kita murah kan, sikit kan. Kalau baru berniaga ni biasanya kalau belanja yang lebih pun dari segi promosi lah. Okey, yang kedua, perkhidmatan yang ditawarkan, perkhidmatan yang kita tawarkan lebih bervariasi. Merangkumi pembersihan dalam dan luar rumah serta penyelenggaraan landscape. Kalau yang buat kurier, dia pun awak pun boleh buat ni, lebih bervariasi. Sebab kita kurier tu, awak ada buat perkhidmatan ambil barang dari rumah kan. Kalau pelanggan nak post, dia tak perlu pergi premis kita kan. Kita boleh datang ke rumah dia, ambil barang dia dan tolong post. Maksudnya kita terus ambil daripada rumah kan. Jadi kita pun lebih bervariasi lah. Pesaing kita tak ada. Okey, yang ketiga, kekuatan kita promosi yang dijalankan menarik minat orang ramai untuk mencuba perkhidmatan kami. Kita ada buat promosi-promosi dan promosi kita tu dapat berjaya menarik perkhidmatan orang ramai. Kan namanya kita reka. Jangan pula nanti awak fikir, mana ada ni. Tak ada pun buat promosi. Mesti buat promosi sebab promosi ni salah satu daripada 4Ps. Okey. Jadi saya bagi contoh seperti diskaun buka kedai. Kalau awak tengok orang perniagaan biasanya kalau buka baru mula dia akan buat diskaun kan, diskaun buka kedai. Sama juga yang nak bankrupt pun diskaun buka kedai, tutup kedai pun ada juga kan. Okey, lepas tu kad ganjaran pelanggan setia dan sebagainya. Ni antara contoh-contoh yang saya boleh fikirlah. Kad ganjaran pelanggan setia ni awak tahu kan. Kadang-kadang kalau kita beli contoh yang biasa awak beli, kadang-kadang lah konon-konon lah. Kalau kita beli teh boba ke tu kan, dia bagi satu kad. Nanti
kad tu dicop. Cop. Kita beli dia cop. Contohnya 3 kali beli dapat free 1 cup. Contoh macam tu. Itulah kad ganjaran pelanggan setia kan. Supaya pelanggan setia lah dengan kita bila ada kad tu. Lepas tu kekuatan kita yang seterusnya, kawasan meletak kenderaan yang lebih luas. Kerana terletak di kawasan baru. Ni ayat yang tak kena ni overbah sikit lah. Kenapa saya bagi contoh kerana terletak di kawasan baru? Sebab kalau awak ingat perniagaan yang saya buat ni, saya buat di taman, di Bandar Seri Impian kan. Kat Taman Seri Impian tu kan kawasan baru. Kalau awak pergi situ, parking pun memang tak berapa sibuk sangat lah. Masih banyak lagi, masih senang parking lagi kan. Cuba awak tengok macam contoh, kalau Korea lah biasa yang kat tengah bandar, apa tu JNT yang ada kat tengah-tengah bandar Keluang tu, yang dekat dengan kedai buku tu apa semua kan, situ kan susah nak parking. Tu contoh contoh. Okey, kelemahan kita pula, perniagaan kita ni masih baru dan tidak dikenali ramai kan. Jadi bila masih baru tak dikenali ramai ni, macam mana nak buat? Kita kena buatlah promosi, perlu digiatkan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap perniagaan kami. Yang kedua, kelemahan kita, tenaga buruh langsung kita terhad. Kan? Kalau bahagian operasi, ada tiga pekerja je. Jadi bila pada waktu-waktu puncak, Tasha home cleaning pula. Ni sebab Tasha punya ni. Pada waktu puncak nanti, kita tak cukup kaki tangan. Jadi tak cukup staff. Jadi kita boleh dapatkan daripada rakan strategik kita kan. Sebelum ni saya minta awak buat rakan strategik. Macam saya buat rakan strategik made mawar ke apa, membekal made mawar. Jadi boleh ambil pinjam sekejap dia punya buruh kan. Bukan pinjam gitulah, bagi gaji apa semua kan. Untuk kita gunakan lah daripada rakan strategik kita. Sama juga dengan Korea pun saya minta awak buat satu rakan strategik kan. Jadi bila waktu-waktu puncak ni, kita boleh dapatkan lah. Katakanlah awak punya rakan strategik awak Ninja Van kan. Pada waktu puncak, Andy Cleaning Services mendapatkan buruh tambahan dari rakan strategik kami untuk penghantaran barang kan. Okey, kelemahan kita yang seterusnya, modal yang kecil kerana perniagaan masih baru dan tidak mempunyai keuntungan sedia ada. Jadi modal kita kecil kan. Ini pun modal permulaan kita pun kita pinjam dari bank. Harapkan yang tu je lah dengan simpanan kita sendiri 10% kan. Kita tak ada keuntungan sedia ada untuk top up modal kita Alright. Kita terus pergi 11.1.3. Strategi promosi. Ni awak kena buat huraian sendiri sebab saya risau awak semua ni pandai kan. Walaupun saya tak bagi macam ni, saya tahu awak pause video ni, tengok kan, tarik balik. Jadi yang ni awak kena buatlah huraian sendiri. Kalau tak nanti semua sama saja. Ingat jangan sampai macam tu Jangan tiru apa yang saya buat ni. Awak kena tukar dia jadi ayat sendiri. Jadikan panduan. Okey. Strategi promosi yang saya jalankan Andy Cleaning Services buat, ada beberapa lah saya bagi contoh ni Okey, yang pertama saya buat promosi di media sosial. Awak cerita macam mana awak buat promosi di media sosial, melalui Facebook, melalui Instagram kan. Sebab orang sekarang ni suka melayari media sosial. Jadi strategi promosi ni di media sosial, awak cerita dia sangat berkesan kan. Lepas tu yang kedua, buat juga diskaun buka kedai. Bagi tahu berapa persen bagi tahu, buat huraian. Cerita masa awak buka kedai tu berapa persen awak bagi diskaun kan. Sebab kita ni nak ada pelanggan yang kedua, untuk didatang kali kedua mesti datang yang pertama kan. Apa-apa kita mulakan yang pertama. Jadi masa buka kedai tu kita harap orang datang dan dia akan terus kekal. Macam mana nak kekalkan? Kita buat juga promosi kad ganjaran pelanggan setia. Awak buatlah huraian dia macam mana kan. Contoh huraian dia macam, kalau orang tu datang kali ke-6 dapat diskaun. 50% contohnya.
boleh lah bagi free terus kan. Ni bukan jual teh boba kan. Bagi free sikit-sikit. Ini bagi free bukan banyak ni. Jadi bagi dah diskaun 50%. Kalau rasa 50% ni terlalu tinggi, buatlah 20%. Pun tak ada masalah kan. Kita bukan jual goreng pisang yang RM1.3 tu. Kan bagi diskaun tinggi-tinggi, kan rugi pula. Okey, 11.1.4 kita nak buat perbandingan kelebihan. Perbandingan antara kelebihan kita dengan pesaing kita. Dalam soalan ni, kalau awak tengok tadi, dalam soalan memang dia tak bagi tahu. Mana soalan? Alright. Memang dia tak bagi tahu kan. Bagi perbandingan atau kelebihan perkhidmatan. Tapi kita di daerah Keluang ni kita buat perbandingan. Kena buat perbandingan. Jadi inilah yang saya boleh fikirkan. Buat perbandingan yang paling senang. Kita buat dalam bentuk jadual. Tasha home cleaning lagi. Okey, saya harap awak boleh. Tasha ni duduk jauh. Saya guide dia pakai telefon tau. Sebab saya dah pernah tawarkan awak semua ni datang rumah. Saya guide lalu telefon. Tapi sendu buat tak layan. Awak tak buat Tasha. Dia walaupun dia jauh, dia sanggup buat siap pergi sisi lagi. Kita boleh buat sebenarnya. Saya boleh bantu awak. Alright. Okey. Ini perbandingan kelebihan antara saya dengan pesaing saya ABC. Ini pesaing saya ABC. Alamak, kucing saya dah bangun lah. Dia tidur dalam bilik. Nak keluar saya kunci pintu sekejap. Wah, Queen. Alright. Ni saya teruskan je lah. Malah nak edit-edit lagi dengarlah. Nampaklah saya bangun kucing keluar apa semua. Okey. Perbandingan kelebihan. Okey, apa kelebihan kita kat sini? Lepas tu kita nyatakan apa kelebihan pesaing kita. Jangan nyatakan terlalu umum. Buat sedikit justifikasi. Buat sikit huraian. Okey, contoh macam ni je. Senang je sebenarnya. Boleh ambil daripada atas ni tadi yang kita buat. Kan? Kekuatan ni kelebihan dia lah sama. Sama. Jangan pula bila sama awak tak nak buat. Dah memang ini dia punya caranya yang dia minta kita buat je. Jadi supaya tak nampak sangat sama dengan atas ni, janganlah copy paste sangat. Ubah-ubah sikit. Macam ni kan, harga yang lebih murah. Apa kelebihan kita? Harga kita murah. Sebab kita menampung kos overhead yang rendah. Tadi saya dah terangkan apa itu kos overhead. Lepas tu ni kan lebih kurang sama dengan atas kan. Awak tengok sama je. Lebih kurang sama dengan atas. Pesaing kita pun lebih kurang sama dengan yang atas tadi. Jadi ini tak susah sangat lah. Tak susah pun. Awak ni pergi sini. Nak ambil semua ni kan. Kopi. Masukkan kat dalam ni yang awak dah buat. Nanti kan saya bagi awak kosong kan. Kopi masukkan kat dalam ni. Lepas tu awak ubah sikit. Macam tu je. Tak susah. Alright. Lepas tu strategi harga pesaing. Kita nak tengok strategi harga pesaing. Yang last ni. Untuk hari ni. Last. Ni penetapan harga perlu mengambil kira semua kos yang terlibat. Seperti kos operasi, pengeluaran, pentadbiran, perbelanjaan, pendidikan, pembangunan, pemasaran pengenalan serta gaji pekerja. Ni sebenarnya saja je saya letak. Saya suka ada kepala sikit macam ni. Okey, ni pesaing kita. Contoh. Pesaing ni saya buat lah. Awak rekalah sendiri. Pesaing kita, dia menetapkan harga pembersihan dia bermula dari 150 hingga 200. Sebab dia tak ada harga yang tetap tau. Harga yang ditawarkan pesaing ni tak tetap. Kenapa tak tetap? Sebab pesaing kita ni, dia cas harga ikut keadaan rumah atau premis. Kalau kotor sangat, mahal sikit lah. Kalau tak kotor sangat pun paling murah 150. Paling mahal 200. Dia akan cas macam tu. Hal ini disebabkan pesaing menetapkan harga berdasarkan tahap kerja pembersihan yang dilakukan. Lepas tu, pesaing juga kurang mengadakan promosi kerana sudah lama beroperasi dan sudah mempunyai pelanggan setia. Jadi promosi dia kurang buat lah. Bila dia kurang buat promosi, harga yang ditawarkan pesaing tu sentiasa lebih tinggi lah daripada kita. Sebab kita
ada buat macam-macam jenis promosi yang menawarkan diskaun. Okey, ni kalau kita pula, apa kelebihan kita? Kelebihan kita pula, kita lebih harga yang kita tawarkan lebih berpatutan. Bagi tahu berapa. Ni jangan awak ikut saya. Kat atas-atas tu, atas-atas yang sebelum tu, saya malas nak scroll atas-atas. Saya scroll sekejap. Okey, kalau awak ingat, awak ada buat dah semua ni. Jadi, jangan pula awak main bubur semacam aja. Ikut harga yang awak dah buat sebelum ni. Mana ni? Tak jumpa. Tak lagi. Ni. Ni saya punya. Saya ikut yang ni. Awak jangan pula pergi reka yang baru. Cek balik awak punya senarai jenis perkhidmatan berserta harga ni. Mesti tally dengan yang awak tengah buat ni. Oleh sebab harga kami adalah tetap, ia mudahkan pelanggan baru menyesuaikan bajet mereka. Sebab orang dah tahu dah, panggil 150. 150 lah. Tak ada 150 bajet, orang ingatkan, ni 150 lah. Tiba-tiba kena charge 200. Kan? Jadi, harga kita ni lebih kompetitif lah. Lebih kompetitif, harga kita tetap, senang. Memudahkan pelanggan. Sebab apa kita boleh buat harga yang rendah ni? Sebab kita tak kos overhead kita rendah, kan? Kos operasi kita semua rendah. Jadi kita boleh bagi harga yang lebih murah. Lepas tu kita juga turut menawarkan pembersihan landscape dengan harga, bagi tahulah ni, harga perkhidmatan penebangan pokok pula bermula daripada 200 hingga 550. Harga yang ditawarkan berbeza mengikut saiz pokok. Ni saya punya. Awak anulah. Tengoklah macam mana awak buat. Okey, lepas tu yang terakhir, kita cerita promosi-promosi yang kami lakukan turut menawarkan diskaun yang menarik. Ni kenapa kena masukkan ni? Sebab bila kita buat promosi diskaun, dia akan mempengaruhi strategi harga kita, kan? Jadi contohnya, contohnya macam saya buat ni kan, kad pelanggan setia, kami menawarkan diskaun 50%. Bagi pelanggan yang menggunakan perkhidmatan kami buat kali ke-6. Okey, boleh kan? Tak susah mana. Hari tu saya janji saya akan hantar video hari Ahad, Selasa dan Khamis. Tapi hari Selasa hari tu saya tak bagi, kan? Sebab kita dah boleh, dah tak berapa nak rushing sangat lah. Jadi kalau awak tengok sini, sebenarnya kita dah nak masuk penyata kewangan. Jadi yang mana belum buat tu cepat-cepat sikit. Jangan leka-leka lagi. Ada masalah, bagi tahu saya. Jangan buat bodoh je. Okey, lepas ni kita akan buat analisis pasaran harga. Kita nak tentukan harga jualan seunit kita ni apa semua ni. Lepas tu kita nak masuk rancangan kewangan. Lepas tu siap. Dengan lampiran ni. Lepas tu dah nak siap dah. Tu penutup. Cuma penyata kewangan ni akan ambil masa lama sikit lah. Dah tak banyak juga sebenarnya. Okey, jadi itu saja penerangan kerja khusus untuk hari ini. Jadi saya harap semua pelajar terus beristiqamah buat kerja khusus awak. Ingat ini akan masuk dalam SPM. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.